Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. Selamat pagi kepada semua. Jadi video ini saya buat ialah untuk menerangkan kepada anda semua tentang kertas ujian yang awak akan jawab. Kertas ujian ini adalah dalam format PT3 yang lama, yang mana saya rasa mungkin awak belum pernah menduduki peperiksaan yang menggunakan kertas peperiksaan ini. Yang pertama sekali kita pergi kepada section A. Section A ini adalah untuk soalan berkenaan dengan grammar. This grammar section kita panggil the error analysis. We call it error analysis. Alright, there are 10 questions in this part. In section A there are 10 questions. What you have to do is you have to if you can see, kalau awak nampak ada beberapa perkataan yang telah digariskan. Dan perkataan yang telah digariskan itu awak perlu ubah dengan perkataan yang mempunyai grammar yang betul. Contohnya yang pertama tu dia telah diberikan contoh, iaitu perkataan leaves. Dan jawapan yang betul ialah leaf. L-I-V-E, leaf. Jadi awak kena jawab semua soalan, 10 soalan, dan awak kena tukarkan perkataan yang digariskan itu dengan grammar yang betul. Yang kedua, section B. Section B ini berkenaan dengan transferring information. Awak akan baca teks yang telah disediakan. Kemudian awak akan masukkan maklumat yang telah awak baca itu ke dalam kotak-kotak di bawah ini. Kalau tengok, ini adalah kotak peta minda. This mind map. And you have to transfer the information into the boxes provided. Awak kena tengok tajuk dia kat atas tu. Contohnya kotak yang pertama tu, social media is a. Ada dua kotak ataupun tempat kosong di situ yang awak perlu isi. Dan semua sekali ada 10 tempat kosong yang perlu diisi. Awak perlu menjawab dengan memasukkan informasi yang diperlukan dengan ejaan dan juga huruf besar ataupun huruf kecil yang betul. Jangan tukar ejaan yang lain, ataupun kalau awak masukkan ejaan yang salah, maknanya jawapan awak salah. Awak ambil daripada teks di atas, masukkan straight kepada kotak-kotak yang berkenaan, yang bersesuaian. Jadi awak kena beri perhatian kepada ejaan, huruf besar dan huruf kecil, tanda sempang dan sebagainya. Saya rasa yang ni dua bahagian ni memang semua pernah jawab rasanya dalam peperiksaan yang sebelum ni. Seterusnya kita pergi kepada question 3. Di dalam question 3 ini kita panggil dia sebagai non-linear text. Awak akan ada 10 soalan. Awak akan ada 10 soalan. Yang pertama sekali ada bahagian true or false. Itu paling senang sekali. Awak cuma perlu jawab dengan menulis sama ada pernyataan yang diberikan sama ada true ataupun false. Kemudian bahagian seterusnya, dalam soalan 3 ada beberapa soalan pemahaman. Yang pertama soalan E dan juga F. Dan soalan G ialah berkenaan dengan perkataan. Alright, jadi perkataan yang diberikan itu awak perlu mencari perkataan dalam teks yang bersesuaian ataupun sama dengan perkataan yang diberikan. Fill in the table with an appropriate word from the advertisement. Right, jadi awak cari dalam teks apakah perkataan yang bersesuaian dengan aromatic ataupun blown away. Dan kemudian kita sambung kepada soalan pemahaman H dan juga I. Bagi soalan J, awak kena menulis email. Awak kena menulis email, dan email itu perlu ada 2 point. Yang pertama, pointnya yang awak kena tulis ialah state the place you have chosen. Dia kata you plan to take them for dinner. Your family members are gathering for the coming weekend. You plan to take them for dinner. In about 50 words, write an email to your brother. Jadi awak kena tulis email dalam kotak yang disediakan dengan menyatakan dua perkara. Yang pertama, state the place that you have chosen, and number 2, give reasons to support your choice. Jadi awak kena nyatakan satu tempat yang awak dah pilih. State one place that you have chosen. Kemudian daripada tempat itu awak bagi reason ataupun alasan ataupun kenapa kena pergi kat situ.
kenapa kena pergi makan malam ataupun dinner di situ. Alright. Okay. So awak kena tulis email ni dalam 50 patah perkataan. Okay, kemudian kita pergi kepada section C. Alright, section C kita ada linear text. Okay, linear text yang kita panggil linear text. Okay, kemudian awak akan ada soalan pemahaman. Dekat sini awak ada 20 soalan. Kat sini awak ada 20 soalan. Okay, jadi jawab kesemuanya. Okay, yang lain semua soalan yang biasa, soalan pemahaman. Okay, sama juga di bahagian E tu. Okay, bahagian E ni kita ada soalan kita panggil soalan tadi cari makna ataupun cari perkataan yang bersesuaian untuk mengertikan perkataan yang diberikan. Okay, dia bagi makna ada empat perkataan kat situ. Okay, dia ada bagi perkataan, ada 4 perkataan dan awak kena cari perkataan ataupun phrase. Okay, perkataan ataupun phrase daripada teks tersebut. Okay, alright, so kemudian section D. Okay, ini section D adalah section yang terakhir sekali, iaitu awak kena menulis essay. Okay, you are secretary of a consumer club. Awak adalah setiausaha kepada kelab pengguna. You are asked to write a report dan awak dikendaki untuk menulis laporan on the activities held during the co-curricular day in your school. Dan okay, berkenaan dengan aktiviti pada hari co-curriculum di sekolah. Okay, right. Sebab tu awak menulis report ini, awak kena ambil maklum ataupun awak kena pentingkan perkara berikut. Okay, iaitu awak boleh gunakan, you may use all the notes given. Okay, dan yang paling penting ialah mention the date and time the curricular day was held. Okay, kena nyatakan masa dan juga tarikh. Okay, kemudian daripada laporan awak kena tambah add any other relevant information. Tambah perkataan-perkataan tambah daripada maklumat-maklumat yang berkaitan. Okay, kemudian awak kena tulis dalam 150 patah perkataan. Okay, 150 patah perkataan dalam ruang yang telah disediakan. Okay, so itu saja. Right, saya harap boleh faham. Mungkin ada beberapa soalan kat sini ataupun ada beberapa bahagian kat sini yang rasanya kita dah biasa buat untuk peperiksaan sebelum ni. Cuma saya refresh ataupun kalau mungkin awak belum buat, okay, ini adalah satu benda yang baru, jadi saya terangkan balik lah. Okay, so I wish you all the best. Okay, tolong jawab semua soalan dan jawab dengan bersungguh-sungguh. Okay, thank you guys. Alright, bye.